Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Aisyah. Nuraini. Okey, bersama saya Zulkifli Abdul Razak dalam sesi petang saya. Sesi saya berubah sikit ya. Petang 2 sampai 4, malam tu kita tak ada sebab bulan puasa. Kita awalkan kepada 5 sehingga jam 6 ya, analisa pasaran. Basically yang 5 6 tu bagi mereka yang tak sempat ikut 2 sampai 4 ya. Sebabnya dia yang sejam kita cerita yang depan ni. Benda sama unless ada perubahan besar dalam pasaran, then kita ada something yang berubah pada sejam lepas kita buat live pukul 2 sampai 4 ya. Jadi petang ni topik saya adalah structure motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Okey. Sekejap ya. Sebelum saya mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Seperti saya sebut bersama Zatul tadi, pada malam ini kita akan ada data inflation untuk US. Semalam kita ada 10-year bond auction. Kita ada data China trade balance yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Don't look at this trade balance. Tengok kepada data ekspor dan data import dia. Jadi kalau kita tengok kepada data ekspor dan data import dia, trade balance tu boleh jatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sekiranya ekspor lebih tinggi daripada import, itu positif kepada China. So, tapi tak positif kepada flow of fund lah. Kalau kita tengok kepada data pagi tadi untuk China, untuk ekspor dia adalah lebih tinggi daripada sebelum. Tengok, ni ekspor dia meningkat untuk bulan lepas, manakala import juga adalah meningkat. Mana pergi dia? Kejap. Ni. Import juga menunjukkan peningkatan. So, both of these adalah something yang positif. Biarpun anda nampak data trade balance ni merah, itu bukannya benda yang negatif. Kena faham. Trade balance tu ekspor tolak dengan import. Jadi, itu adalah something yang positif. Biarpun trade balance ni merah. Lain daripada tu, petang ini kita ada GDP untuk UK. Perhatian market lebih kepada pembukaan ekonomi, not kepada angka ekonomi ni. Sebab ni data lama. Ini berlaku semasa ekonomi tengah lockdown. 40 hari lepas, sebulan lebih lepas. Kita ada ekonomi US untuk UK dah mula dibuka sejak daripada tarikh tu. So, unless figure ni menunjukkan bacaan yang jauh lebih tinggi ataupun terlalu jauh rendah, then itu akan ada impact. Tak ada banyak this one, not really something yang market tengah perhatikan. Jadi this will be the main focus today, iaitu kepada CPI. Tengah malam lagi ada lagi untuk US punya 30-year treasury bond tengah malam nanti. Okey. Kita lihat kepada sentimen semasa pasaran untuk Hang Seng, untuk Nikkei, Topix juga tutup lebih untuk Nikkei ditutup lebih tinggi. Kita ada untuk Europe yang masih lagi dalam keadaan merah. Kita ada futures untuk US masih lagi dalam keadaan merah, tapi menuju ke arah positif untuk semasa. Kalau kita lihat kepada chart, apa yang kita nampak untuk semasa. Okey. Ini apa yang kita nampak untuk semasa. I'm looking at this one pada waktu ini satu lagi high. One more high. 1, 2, 3, 4 and one more high. Satu lagi high dekat sini.
sebelum S&P 500 ni melakukan penurunan. Ini adalah untuk S&P. Nak trade ke tak trade S&P 500 pada struktur semasa. Even dekat 4 ni saya tak mencari peluang. Sebabnya seperti yang kita ceritakan semalam, cerita sama Roslan. Cerita sama di mana dalam ni ni yang kita cerita trade ikut trend kan. Trend dia masih ke atas, yes. Tapi trend dia secara teknikalnya trend sejak daripada bawah ni kita consider sebagai habis. Kita consider sebagai habis sebab dia dah capai 100% extension. Maksudnya lekuk pertama dan lekuk kedua ni dia dah cecah 100%. Dah cecah 100%. So tak ni. Kalau dia tak lengkap macam ni, breakout, jadi ini cuma satu ini. Itu yang kita nak tahu, motif with extension kan. Ada nampak tak? Ni yang kita akan bincang hari ni. Ada nampak tak benda ni Roslan? 1, 2, lepas tu kenaikan ni kan. Kenaikan dalam ni, dia tak buat macam ni. Wassalam. Jom. Kalau dia buat macam ni, then kita akan biasanya akan ada extension. Kalau dia buat macam tu, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, then kita akan ada extension. Dan ini mungkin adalah 3 yang tinggi lagi. Kalau dia buat 1, 2 yang try masuk balik. Dalam ni memang ada 5 wave. Dia akan ada higher probability untuk dia buat benda ni. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu higher probability untuk dia extend. Yang macam ni, 1, 2, 1, 2. Ada nak tengok benda tu. Kalau selepas dekat breakout, lepas dia buat 5 wave breakout, ada nak tengok benda ni. Hari ni kita cerita benda tu. Motif. Okey. Untuk US 500, no, tak ada. Sebab dalam dia dah sampai equilibrium. Kalau dia ada extension, kalau sebelah sini, kita akan trade extension tu dalam time frame kecil. Kita tak akan tengok yang ni. Kalau dalam ni 1, 2, 1, 2, kita akan trade yang dalam tu. Okey, kalau dia fractal yang besar sikit lah. Okey. US 30 tak lengkap lagi. Ni yang saya maksudkan. Dia tak lengkap lagi. Dia break, masuk satu. Ini mungkin extend. Ini mungkin dibuat macam ni. 1, 2, 1, 2, lepas tu dia extend 3, 4, 5, 1, yang macam ni. Aisyah. Tak tahu. Saya tak, kalau dia naik 1618 baru saya tengok dia balik. Dia antara sekarang ke 1618, saya tak peduli dia. Boleh Aisyah? Antara 1 ke 1618, kalau dia buat 3 wave, saya tak peduli dia. Boleh tak dia naik sampai 1618, sampai 5,000 pun boleh. Dia nak naik, saya tak tahu. Tapi kalau dia sampai 1618, dia buat 3 wave. Kalau dia buat 1618, dan dalam satu structure, then saya tengok. Faham tak? Dia naik sampai ni, kalau dia naik dalam satu structure, kita nampak ni satu kan. Dan dia naik sampai 1618, 4 tu 3 wave saya long. Sekarang tak tahu. Dia ke mana, saya tak tahu. Yang bagi saya, daripada movement daripada bawah ni, kita consider sebagai tamat. Itu je. Kalau anda dah masuk bawah ni, anda masuk je lah. Anda tak masuk dekat sini. Anda tak masuk kat sini. Anda masuk yang bila ini breakout. Hari tu dia tak breakout. Kan? Ataupun sini. Kalau anda dah masuk sini, anda sepatutnya dah TP. Kalau anda masuk kat sini, anda sepatutnya dah TP. 1, 2. Itu dah TP sepatutnya. Samalah tempat TP kita. Okey? Dia boleh pergi? Boleh.
Tapi dia dalam kawasan tu, saya tak sentuh dia. Okey, US dah hit. Okey, US 30, wave, maksudnya wave 4 ni kita boleh trade. Kalau dia extend, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, lepas tu naik tau. Lepas tu extend, faham tak? Kalau dia betul extend, ini mungkin cuma diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Ini wave 2, lepas tu naik. Okey. Tak kalau dia extend. Jadi apa pun 3 wave kita cari long. Sebab dia tak sampai lagi. Itu je equilibrium. Dia ada equilibrium. Dia tak habis lagi. Dia tak habis. Kalau ini extend, US 500, US 100 akan extend. Itu mungkin break 1618. Dan kita trade wave 4. Ini akan completekan 1. Nampak Syah? Kalau ini extend, kalau ini completekan 1, yang dekat US 500 dengan US 100 akan habiskan akan break 1618. Okey. Jadi ini wave 4 kita akan cari. Wave 4 sini, bukan wave 4 sini. Wave 4 yang besar sikit, membetulkan kesemua sejak daripada 25 Mac punya structure. Maksudnya anda nampak kan? Dia turun macam ni rupa dia. Anda nampak dia turun. Dia tak ada kena-mengena dengan yang ini. Dia tak ada kena-mengena yang ini. Correction yang sini. Dia membetulkan yang lagi besar. Then kita trade dia. Itu wave 4. Okey. Itu US 30. US 100 pun sama, dia berada dalam equilibrium. Saya tak minat. Ini adalah yang dalam dia. Kalau anda enter daripada 5 tu, anda biar je. Okey, ini berada dalam kawasan equilibrium, tak minat. Kalau dia break atas ni, 2 ni kita trade. Kalau dia break atas ni, ni tak break lagi. Kalau dia break, kita trade. Hampir nak break. Kalau dia break, kita trade. Kalau tak break, tak payah pegang. Okey. US 100, US 30. US 30 kita ada momentum sequence. Sama ada anda ambil 1, 2 sini. Ini lebih 1618. Ataupun even anda ambil 1, 2 yang dalam ni. Tak kisah. Lebih 1618. Dalam satu structure. Satu structure. Ni nampak satu structure kan? Satu structure. Okey? Satu structure. Jadi anda nak dia buat pembetulan dalam structure ini. Wave 4. Kita akan trade wave 4. Okey, itu adalah momentum sequence. Kita tengok 1618 dekat wave 3 ni lah. Kalau sini 1618, ini mungkin buat extension. Dan kita sebenarnya dalam 1, nampak? 2, 3 besar. Waalaikumsalam, Kasha. Itu je. Ataupun 1, yang ini, 1 merah. Or whatever. Some sort of 3 kat sini. Itu je. Kita tak tahu cerita dia. Kita tengok benda berulang, kita cuba masuk. Momentum, kita tahu akan ada wave 4. Okey. Jadi masih sama seperti semalam. DAX dengan Germany 30 dengan US 30. Dow. Okey. Lain-lain tak ada. Lain-lain ini nampaknya sedang buat double correction. Ini mungkin WX dan ini A, B dan C ataupun WX dan Y. Ini mungkin ini. Ini nampak macam ni.
Sekejap, saya tukar dia. Ini W, ini X. Kalau ini W, ini X, ini lebih dekat. W, X. Nampak macam tu. It is more appropriate untuk letak benda ni. Dan ini adalah, apa pun dia sama. Hampir, tak jauh. Ini adalah untuk topik. Ini A. Kalau macam tu, ini A. Ini A, ini B. Dan kita akan ada C. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Sebab ini dah sampai 100%. Jadi kalau itu berlaku, saya extend dia macam sekarang. Okey. Masih macam sekarang. Kita akan ada A, B dan habis kat sini. Waalaikumsalam, Bat. Maksudnya untuk Nikkei ni, sebab dia punya ni structure tak sama. Ini adalah A, B dan kita akan ada C. Maksudnya sini macam ni. Ini nampak macam flat. Tak kisah. Sama lebih kurang. Okey, Nikkei ni sini tak buat higher high. Jadi tak interested. Kalau dia buat higher high, then kita trade. Kalau dia buat higher high, then kita trade. Ni tak ada apa-apa. Satu ni tak buat higher high. So saya tak interested. Okay, itu JP 225. UK 100, FTSE tak ada apa-apa. Ini pun dah complete. Kita dalam leading diagonal. Ini kita akan trade dia. But ingat yang ni letak dalam notes Kasha. Dua ni kita akan trade. FTSE ni bagi siapa yang baru nak kenal indeks, anda boleh try untuk trade FTSE. FTSE dia tak mahal tau. Buka MT5, dia tak mahal. Antara indeks yang murah adalah FTSE. Ni 6875. Anda tengok yang lain-lain main puluh-puluh. Ni harga dia, faham? US 500 pun okey. Tapi banding dengan US 30 dengan Nasdaq, dia mahal. Banding dengan DAX mahal. Banding dengan Nikkei ni mahal. Ni FTSE ni murah. FTSE ni murah. Tapi dalam GBP lah. Ini dalam GBP. Okey. Kalau bagi siapa yang baru nak trade dan nak kenal indeks, anda boleh start Wimon. Mana Wimon? Anda boleh berkenalan dengan FTSE. Belajar pasal apa counter-counter yang membentuk dia. Apa jenis dia. Adakah dia free floating ke? Adakah dia distributed kepada cap ke? Apa ke? Pergi baca apa FTSE tu. Jangan trade buta je tak tahu apa benda tu kan. Ramai trade indeks. Tanya apa membentuk Dow 30. Apple. Dia tahu Apple. Okay. So, dua ni wave 2 ni kita cari nanti. Provided ini buat higher high. Ini mesti buat higher high. Sini buat higher high. Okay, yang wave 5 ni dia buat higher. Syarat dia ini mesti 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Wimon. Jadi kalau siapa yang baru nak trade index, anda boleh baca dan study pasal UK 100 ataupun FTSE 100 ni. Dia murah. Dia tak mahal. Berbanding dengan anda trade Dow, anda berbanding dengan anda trade DAX, dia murah. Okey, ini adalah untuk UK 100. So no, tak ada apa-apa. UK 100 don't touch it. Sama juga dengan IBEX. IBEX ni satu ni tak buat high. Kalau satu buat high, kita dah cari peluang untuk dua ni. Tak ada apa-apa. So IBEX tak ada sentuh apa-apa. Okey. Yen. Jadi maksudnya kita masih menjangka kenaikan dekat indeks. So itu bermakna untuk yen tak kuat.
Kalau ada pun kawan dia. Anda nak tengok especially USD JPY pada semasa, anda chart yang paling penting pada waktu ni ada 3. USD JPY, dollar index dan kepada ZN, kepada bond yield. 3 chart yang paling penting pada waktu ni. Kalau kita lihat semasa, kita masih menjangkakan correction untuk USD JPY. Ini adalah sama ada US dollar lemah ataupun JPY kuat. Kita tahu JPY tak kuat sebab indeks ke atas. Sabar Zainal, satu-satu. Kalau tak pening, sekejap saya pusing sana, sekejap saya pusing sini. Dia USD JPY ke bawah, dia ada 3. Sama ada US dollar kuat, US dollar lemah ataupun JPY kuat. JPY tak kuat selagi indeks ke atas. So, kalau kita lihat kepada yen pair semasa, yang ada structure higher high, dah ada trend, tak ada. Tak ada. Ini semua complete. Movement dia complete. Yang ada cuma satu je. GBP JPY. Bukan pada harga semasa, dia ke bawah lagi. Dia ke bawah lagi. Dan kalau kita lihat di time frame besar, kita ada incomplete sequence dia. Maksudnya, 2 tempat. Daripada internal dia, dalam satu movement, wave 4 ni kita akan trade. Ataupun, daripada yang besar ni, 1, 2 ni. 1, 2, 1, 2 yang besar ni dia dalam kawasan equilibrium. 1, 2 yang kecil ni kita berada dalam kawasan momentum. Okey? Saya mencari untuk long, untuk GJ daripada area ni. Itu adalah untuk GJ. Okey, itu GJ. Lain yen pair tak ada. Lain yen pair AUD JPY masih ini tak complete. Ini tak complete. Kalau anda nak trade, you can look untuk AUD JPY apabila ini berlaku. Untuk sekarang tak ada. Untuk sekarang tak ada. Anda cari apabila ini berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. Dia kena breakout sini. Then kita akan cari peluang. Semasa tak ada. Semasa tak ada apa-apa. Semasa tak ada apa-apa. AUD JPY. CAD JPY sama. CAD JPY sama. Kita masih melihat a bit of US dollar punya kekuatan untuk semasa. Satu nampak gold jatuh kan Zainal? Gold kita hit BE. Gold kita hit BE. So dollar one more leg ke atas. Ini mungkin habis. I don't know. Pada semasa dia kena break atas ni. Euro USD semalam tak break high kan? Sebab itu kita kena tunggu dia break high. Ini kena break A sini. Baru kita katakan habis B. Then dollar boleh buat benda ni. Break sini, 1, 2, 3, anda boleh cari untuk long euro US dollar. Okey, semalam tak break. Semalam tak break. Dollar index tak break. Euro USD tak break. Ini kita tunggu semalam tak break dan pull back. Okey. Unless dia buat benda ni. Kalau dia buat benda ni 1, 2, 3, 4, 5 yang breakout ke atas. Ya, USD tak ada. Saya tak akan katakan US dollar kuat. Tengok time frame besar dia. Kita dah cerita benda tu dari tahun lepas. US dollar tak kuat. Ini 5 wave. Ini akan completekan 5 wave. At least 5 wave ke bawah. Pada waktu ni dia sedang correcting daripada 6 Januari. Sebab itu you never sell gold.
Anda tak sell gold. Anda cuma cari peluang untuk long gold. Kalau anda trade harian, itu lain lah. Tapi kalau trade short term swing, anda tak akan pergi sell gold. Anda tak akan pergi sell gold. Kalau anda swing lah. Tapi kalau anda trade harian, maybe ada untuk short. Okey. Ini dollar. Ini 5 wave. Ini 5 swing. Dalam added wave, 1-5 swing akan diikuti oleh 1-3 swing. Dan at least 5 swing untuk lengkapkan 100%. Itu sifat asas dalam added wave. Ini tak lengkap lagi. Jadi selagi ini tak lengkap, kita jangkakan at least dia lengkapkan 100%. Ya. Apa pun yang berlaku kat sini, dia boleh buat apa macam-macam yang dekat kawasan sini. Ya. Of course, tak ada benda yang bergerak satu line. Tak ada bergerak. Kalau ada bergerak satu line, kita tak ada sesi ni. Semua orang kira duit. Okey? Jadi tak ada. Ini untuk dolar. Nampak kan? Ini 5 wave. Ini 5 wave kan? Cerita macam mana pun ini 5 wave. So, kita jangkakan at least dia buat yang sama. Itu cerita dia. Yeah? Berdasarkan struktur lain-lain, this is apa yang saya tengok untuk dolar. Dolar jauh lagi kenal. Sebab itu kita jangkakan untuk gold. Untuk gold, kalau anda tengok dolar yang saya lukis tadi, bandingkan dia dengan apa yang saya lukis untuk gold. Dia tally tau. Ini ke atas. Tapi masih ada room ke bawah. Jadi kalau anda intraday, anda masih ada peluang untuk short. Daripada sini nanti. Belum hari ni. Hari ni ada cari untuk long. Ni daripada sini kita cari long. Itu lengkap movement yang daripada atas ni. Itu something yang everybody jangan miss. Sama dengan dolar lengkapkan dua ni. Sama dengan dolar lengkapkan dua bila gold jatuh tu. Dia sama. Okey, untuk semasa untuk hari ni one more high untuk gold, untuk dolar. Satu lagi. Belum ni, jangan sebatang dia jatuh, oh dah jatuh dolar. Tak. Unless dia break bawah ni baru kita kata oh jatuh dah dolar. Kalau dia jatuh bawah A, then kita kata dolar dah lemah. Then gold dah naik ke atas. Pada semasa tak ada. Baru sebatang candle, jangan terus kata ni biasa trader sebatang candle. Ni belum habis dah dolar. Dia tengok 1 minit. Tak salah. Anda masuk atas tu tadi, anda dah keluar kan. Tak salah. Asalkan stop loss tahu ke mana. Biasa trade macam tu tak ada stop loss. Dia ada TP. Dia ada entry, ada TP. Lepas tu guna margin. Tak salah, tak salah. Tapi stop loss lebih besar daripada TP. Itu masalahnya, level. Okey, saya nak tengok dia buat satu lagi high. Ya. Pada waktu itu barulah kita ada gold sampai kat sini. 1 hour. Gold sampai kat sini. Okey, sini akan buat 5 macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak adalah satu line jatuh macam tu. Memanglah nampak macam satu line sekarang kan. Dolar tengah buat benda ni. One more high untuk dolar. One more low untuk gold. Okey. Ni adalah untuk gold. Gold seperti yang kita discuss semalam. Dia break, hit BE kita akan trade wave 2. Satu ni adalah higher high. Satu ni adalah higher high dalam 5 wave. Okey. Level-level dia adalah benda ni. Itu untuk short term swing. Ini adalah untuk gold. Boleh? Okey, itu adalah untuk gold. Dah? Okey, itu adalah untuk gold. Bagi mereka yang trade $35 gold, anda trade
$35 anda trade 2, 0.97, 0.97. Maksudnya 1.98. 1.94. 1.94. Okay, satu kita akan letak BE dekat 50%. Satu lagi biar full TP. Okey, itu adalah untuk gold dan kaitan dia dengan dolar. Kalau dolar terus jatuh, gold tu trunket, tak sampai. Jangan kejar. Tak masuk, bukannya besok market dah tutup kan. Okey, GBP one more low sebelum satu lagi. Belum, tak complete lagi. Unless dia trunket. Kalau trunket, semua trunket. Sama juga Australia dollar one more low. Tak ada, ni tak ada high, ni tak ada apa-apa. Ni sideways market, jangan sentuh. AUD, NZD sama, tak ada apa-apa, nothing. Ini masih sideways market. Setuju kan? Ini sideways market kan? Jadi kalau sideways jangan trade dia, simple. Bawah buy, atas sell, jangan. Anda nak buat benda tu kat ekstrim, Anda tak nak buat benda tu dekat tengah-tengah dunia macam sekarang. Ini adalah UCAD one more high. Satu lagi high untuk UCAD. One more high, belum lagi. Tapi ini tak, kita tak trade. Ini tak ada lower low. Okey. Yang untuk dolar, kita sedang tunggu benda ni tau. Either dia buat 5, kalau dia terus naik sekarang dan buat 5, kalau dia buat macam ni, ini adalah B. Then anda akan trade dekat sini. Kalau dia buat macam ni, itu adalah yang pertama. Kalau dia buat seperti yang kita tandakan, anda tak trade semasa. Anda tak trade dekat sini. Anda trade kalau dia buat macam ni. Breakout. Apa-apa pun anda nak trade, anda nak tengok dia buat higher high. Anda nak trade higher high. 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat higher high kat sini. 2, 3, 4, 5. Dalam 5 wave. Breakout sini. Then anda trade. Ataupun dia boleh buat yang tu daripada sini tadi kan. Kalau dia buat high semasa. 1, 2, 3, 4, 5. Then anda trade dia. Either one. Masa ni US dollar dia tak ada set up. Dia tengah sideways market. Sebab tu saya tak dapat kongsikan kat mana. Apa pun kita akan ada kekuatan dekat US dollar nanti. Belum sekarang. Untuk semasa kita jangkakan dolar akan jatuh dalam 5 wave. Sebabnya semua kawan-kawan dia menceritakan benda tu. Ini 5 wave. Diikuti oleh correction. At least ada 5 wave lagi. Semua kawan-kawan dia. Everything. Dollar index menceritakan benda sama. Ini 5 wave. Saya ambil lah benda pelik-pelik. Apa? USD PLN. Kita ambil lah USD PLN. USD PLN, ini apa? Roslan, Zainal, ini apa? Nampak? Menunjukkan masih ada kelemahan US dollar. Kita ambil lah USD MYR. Sama je. Apa benda USD MYR? Sama je. Kita dalam equal-leg. Ingat kita cerita benda ni. So, satu lagi. Ini 5 wave. Macam mana nak tengok chart ni? Lubang-lubang ni. Faham tak? Anda sedang menunggu benda ni. 1, 2, ini. Dan baru dia naik. Anda sedang tunggu benda ni. Ini 3. Ini 4. Macam ni.
untuk dia turun. Ini WXYXZ. Baru dia jatuh. Apapun anda sedang tunggu benda ni. This one. Yang dalam ni. Ini ringgit. Sama je. Tak kisah anda ambil apa. USD apa lagi. IDR. Indonesian rupiah. Benda dia sama. Cuma tak dapat nak tengok chart dia. Nampak macam mana tak tengok chart ni. Itu je. Lubang-lubang. Kan? Satu kita tengok benda yang lebih high liquidity. Euro dan lain-lain. Benda dia sama je. That's why kita menjangkakan benda ni. Sama. Faham? Benda dia sama je. Okay, so dolar untuk dolar pair anda tak buat apa sekarang. Dah, it's one market. Sama je. Yang penentu market 3. Dolar, yen dengan apa satu lagi? Indeks. 3 tu je. Selagi anda pegang 3 tu, anda boleh explain apa berlaku kepada market. Dan anda boleh tahu pasal fundamental, tapi explain dia dengan menggunakan technical. Cumanya, bilanya peluang kita nak trade? Bila ada trend yang tak habis ataupun trend yang pecut. Itu adalah incomplete sequence dan momentum sequence. Itu je. Lain daripada tu, jangan trade. Bila tak ada trend, jangan trade. Masalah yang nak masuk semua lekuk ni. Dia masuk time frame kecil-kecil, dia nak masuk semua lekuk. Itu masalah. Sebabnya, ramai trader, dia belajar market. Dia tak belajar pasal dia. Faham tak? Anda belajar nak berniaga, tapi anda tak prepare untuk berniaga. Itu masalah ramai. Itu masalah ramai. Dia power trade, tapi tak pandai jaga emosi. Lepas tu salah market. Yang dia tak ikut teknik. Itu masalah biasa. Okey, dolar stand on the side dulu. Kita nampak untuk apa ni continue creeping lower. Maksudnya yield masih lagi tinggi. Tetapi ini pun dah masuk dalam area equal leg. Ini pun dah nak masuk kawasan equal leg. Maksudnya masa ini hit kat sini lah barulah dolar lemah. Masa ni jatuh, dolar kuat. Jadi maksudnya dolar ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Apa pun teknik anda kata ini sell, jangan dulu. Apa pun teknik anda kata Euro USD sini buy, jangan dulu. Ada lagi ke bawah. Okey. Selagi ini tak sampai dekat support dia. Faham? Masa ini sampai kat support dia, anda gunalah apa teknik anda yang kat sana lagi. Kalau anda nak buy lah. Bagi saya dia tak ada trend lagi. Ini nanti. Saya atur dia. Ini bukan untuk anda trade ya, bagi siapa yang ada akses kepada ZN ni. Ini adalah tempat sebagai equal leg. Sebelum ada orang pergi entry. Okey, ini adalah untuk ZN. Okey, ni area dia. Masa ni barulah US dollar lemah. Market semua satu, Zainal. Market semua satu. Okey. Ni adalah untuk gold. Dah sedia untuk gold kuat belum? Saya tunggu kawasan sini. Sebab kita masih ada dolar punya kekuatan. Okey. Ini kita boleh enter sebab ini higher high. Dia terus pergi ke? Tak tahu. Stop loss bawah ni, TP kat atas ni. 100%. Kita cuma buat benda berulang. Dalam trading, tak adanya. Memang itu je. Tak ada kat SM. Jom.
Okey, silver pun masih lagi ke bawah dan kita menghampiri kawasan equilibrium. Okey, sama silver. Benda semua benda sama. Okey, kita ada cerita pasal Iran dengan Israel kan, kebimbangan mengenai politik dan juga kepada geopolitik dekat kawasan Timur Tengah selepas nuklear facility Iran dikatakan disabotaj oleh pihak Israel, tuduhan daripada pihak Iran. Saya tukarkan minyak ni kepada triangle. Saya tunggu, biasanya kalau anda nampak saya lukis triangle, maksudnya saya sedang tunggu arah. Okey, apa pun anda tak trade minyak semasa. Anda tak trade minyak semasa. Okey, kita ada dolar yang dijangka lemah. Itu menyokong kepada minyak kuat. Tapi kita ada indeks yang sedang bergerak dalam wave 5. Ini menyokong kepada pergerakan ini nanti. Okey. Maksudnya bila indeks buat deeper correction. Bila indeks buat deeper correction, bila indeks indeks kat sini buat correction besar nanti, ini nanti, yang ini yang ini 4 ni nanti, ataupun ini, saya nak tengok price action dia, either 4 ni ataupun 4 ni, kita akan cari untuk nak long minyak bila ini berlaku. Dan juga copper. Benda sama, dua tu. Dan juga copper. Okey? Dan juga copper. Ini dua trade yang saya cari untuk minyak dan copper. Bukan sekarang. Sekarang anda tak sentuh dia. Sideway market. Euro AUD. Euro AUD nampaknya it's going for that 5.35. But let me caution you kepada apa yang kita nampak dekat time frame besar. Ni yang di time frame besar. Ingat. Di time frame besar. Tak apa. Okey, dia okey. Di time frame besar A, B. Okey. Sini kita akan cari peluang untuk entry Euro AUD. Euro AUD Kita akan cari peluang untuk kat sini. Don't worry about apa yang saya tandakan semasa. Ni nampak macam Zul tanda sampai atas sana, aku masuk sini. Dia ini kalau saya kata ini 5 wave boleh tak? Tahu tak kenapa saya letakkan A, B dan EW macam ni? Sebab Euro against AUD, dia punya structure. Okey. Ini dapat 5 wave kan? 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5 habis kat sini. Faham? 5 habis kat sini. Ini adalah zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh. Dia boleh buat ini. So, apa pun, kawasan ni nanti, kita jangkakan akan ada 3 wave. Daripada kawasan sini. Saya akan ambil risiko kat sini. Saya letak limit order. Euro AUD. Ini kawasan ni. Okey, Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP yang memberikan saya berminat kepada Euro GBP. Tetapi B ni kena buat dalam. B ni kena buat lebih dalam daripada yang sekarang ni. Sebab kalau anda tengok di time frame besar, kita sedang letakkan kesemua ni sebagai flat. Kesemua ni sebagai flat, faham tak? Ya. Ini A, ini B, ini C. Boleh tak kalau saya habiskan A kat sini? A, B, C. Lepas tu ini 1, ini 2, lepas tu naik. Macam ni. Sini
A, ini B, ini C. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu naik. Boleh tak benda tu? Kan? Okay. Sebabnya yang dalam ni, Euro GBP ni, yang ini, 3 wave dia daripada B ni dan kepada sini, 1, 2 ni, dia dah nak sampai equal leg. Sebab apa kita entry hari tu, Euro GBP untuk ni, sebab ini ada break, ini breakout. Okey. So kalau ini tak sampai lagi ya. Jadi kalau 4 ni saya masih trade. Sebab kita masih ada incomplete sequence. Faham? Kita masih ada structure yang tak habis daripada bawah ni. Tak sampai 100%. Okey. So ini 4 ni yang, tapi saya nak tengok ini jauh. Sebabnya 4 kat sini, kalau dia adalah 4, dia tak boleh bersilang dengan 1 sebab kita sedang menjangka wave 3. Kalau dia bukan wave 3, 4 boleh bersilang dengan 1. So, ini kena jauh dalam. Ya, yang lain tempat yang saya tandakan. Ini kena jauh dalam. Kalau tak, kita tarik Fibo, 4 dia akan bersilang dengan 1. Macam ni. Dekat sangat kan? 1618 kita kat atas sana. Jadi, saya nak at least dia jauh sikit. Ini sebagai flat. Ini pun buat flat sekarang. A, B, 1, 2, 3 dia jauh. 4, 5. Jadi kalau tanya saya, sekarang Euro GBP ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Ini sama dengan kekuatan US dollar. The moment US dollar habis B, ini ke atas. Tu dia. Okay, itu Euro GBP. GBP AUD, GBP NZD tak ada. Jangan sentuh dia. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Don't sentuh dia dulu. GBP NZD, GBP AUD. Short term ke atas ni. Lepas tu jatuh. Tak ada apa-apa. Ni sideways market. Ni sideways market. Ni sideways market. Tak ada apa-apa. Trend tak ada. Apa tak ada. Tak ada. Sama dengan GA. Okey, jadi kesimpulan. Apa yang kita sedang tengok, peluang dagangan yang wujud. Yang pertama adalah kepada indeks. Kita sedang menunggu untuk US 30. Wave 4 sini nanti. Yang kedua, kita tunggu kepada DAX. Pilih salah satu. Wave 4. Sebab ada incomplete sequence. Lain, tak ada jeling. GJ ke bawah lagi. Tunggu dia buat pergerakan ke bawah. Tunggu ke bawah lagi baru kita long. Bukan pada semasa. Kalau semasa dia terus ke atas, eloklah. Dia break atas ni, 3 wave kita long. Jangan trade dekat semasa. Ni tengah-tengah dunia. Itu tengah-tengah dunia. Saya tak faham kenapa orang suka trade tengah-tengah dunia. Okey, lain yen pair tak berminat. Ada CAD JPY mungkin. CAD JPY cumanya time frame besar dia tak ada sequence. Dalam time frame kecil dia ada sequence. Tapi saya pilih DJ. Okey, dolar tak ada. Gold kita sedang tunggu untuk correction ini habis. Ni wave 2. Stop loss. TP kira daripada macam ni. 1, 2. Okey, tempat entry. Letak TP siap. Di situ. Sebab tak nampak dia. Okey, itulah untuk gold. Gold ni memberikan peluang sebab ini buat high daripada 1 ni.
daripada A ni. Satu kita cari untuk gold. Silver pun hampir mencapai 100% equivalent. Tapi ini bukan higher high, so kita tak trade dia. Minyak tak ada apa-apa, lain tak ada apa-apa. Euro AUD sekiranya dia terus naik ke atas, saya akan tukar the whole thing, A, B dan C. Euro GBP saya terpaksa keluarkan tau. Tapi masih dalam kita punya ni, saya nak tengok 4B ni macam mana. Saya nak tengok dia dalam. Euro GBP kita interested untuk short daripada wave 2 ke atas sana. Euro GBP. Tapi B kat sini kena buat yang dalam. Kalau tak, ini tak dapat jadi 4. Ini jadi 4 lain. Okey? Dalam mana? Saya nak tengok dia buat at least 50%. Saya tak nak tengok dia buat 38.2. Saya nak tengok dia buat 50, 61.8. Nampak tak kaitan benda-benda ni? Saya nak buat dia buat macam ni. Kawasan ni. Ni kawasan dia. Saya tak nak dia habis dekat 38.2. Okay, kalau dia habis 38.2, ini kita tak trade. Dia jatuh, biarlah. Okay, lain dari tu saya tak minat. Boleh Kasyah? Jadi bila kita kata deep correction, lebih 50%. Bila kita kata shallow correction, kurang daripada 50%. Jadi kena ada cara teknikal nak define dia. Jangan main dalam dalam mana? Dalam baju, dalam ni, dalam plastik hitam. Dia kena ada satu definisi yang sama. Boleh? Okey, jadi saya save dahulu. Tak ada apa-apa dalam ni. Sama je. Okey, ni berapa bulan? 13, okey. Jadi anda boleh download semua ni dekat Discord. Okey. Jadi boleh download dekat Discord. Dan kita berhenti rehat sekejap. Ada soalan type dulu. Kita sambung balik selepas iklan. Selepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, apa yang kesimpulan daripada analisa kita tadi So basically kita sedang melihat kepada bounce dalam US dollar. Tapi dalam struktur yang lebih kecil perhatian pasaranlah kepada cerita yield dalam pasaran, di mana kita akan ada data inflasi US CPI pada malam nanti dan kita ada Fed Powell yang sebelum ini pada Isnin menyatakan angka tu akan tinggi. Kita akan ada satu spike jaga-jaga pada malam ni we might see satu yang lebih volatile selepas data inflation pada malam ni. Kalau terawih tu semayang terawih, jangan tengah semayang tengok chart. Itu payah. Okay. You might see some volatility dalam pasaran semasa release CPI pada malam ini. Malam ni pada pukul 8.30 pada pukul 8.30. Komponen-komponen inflasi dalam market adalah tinggi pada waktu ni. Supply chain dan all this credit dalam pasaran menyebabkan perbelanjaan meningkat, demand meningkat, supply menurun, harga naik. Tu yang the perfect day one lah. Storm untuk inflation untuk semasa. So cerita dia you might see ini terus supported. This one maksudnya ini terus jatuh ZN, but dia menghampiri kawasan support. Ini sampai support. Kalau ini tak break, itu adalah sama dengan US dollar sampai sini. Ini sama dengan ini. Itu sama dengan US dollar sampai situ. Okey, benda ni. Dia benda sama.
Okey, kalau ini break, sini juga akan break. Mana ni? Sini juga akan break. Kalau ini breakout ke atas, sini juga akan breakout ke bawah. Faham? Apa impact dia? Kalau ini breakout ke bawah, kalau ini breakout ke bawah, saham, itu adalah saham yang naik. Itu saham yang naik. Itu adalah sama dengan gold yang jatuh. Gold pun kita dekat dah sama. Nampak semua tu sama. Kalau itu berlaku, gold akan break bawah ni. Gold akan jatuh. Tak ada. EU tak ada. Dia dah break up. Dia dah break high tak, Zainal? Tak ada lagi. Okey. So, tak ada. Pada waktu ini, market tengah tunggu something. Jadi sequence dia tak ada. Jadi kalau saya tak trade sekarang sebab tak ada setup. Bukannya buka chart terus kita nak enter. Itu judi. Buka chart, tekan. Itu judi. Buat analisa kat mana anda nak masuk. Jangan masuk setiap lekuk. Okey. Tak ada yang lain daripada apa yang kita dah bincangkan tadi. Lain daripada apa kita bincangkan tadi, tak ada. US 30, Germany 30, DJ, Euro GBP kat atas sana, minyak dan copper kat bawah. Lain daripada tu saya tak ada. Untuk short term pun tak ada. Untuk short term kita kena buat live tiap 5 minit. Saya tak dapat nak buat benda tu. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu struktur motif bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Okey. Kita recap sikit apa yang kita dah cover semalam. Mana saya punya pen sekejap ya. Mana pula dia pergi ni? Okey. Ada dalam pasaran semasa, pergerakan semasa dan apa peluang yang ada. Jadi sebentar tadi kita ada GDP untuk UK yang keluar lebih lemah daripada jangkaan pasaran, but nothing much daripada data ni, tetap lebih kukuh daripada sebelumnya. Ingat, tumpuan pasaran untuk UK adalah kepada pembukaan ekonomi yang sedang berlaku secara gradual. Jadi angka ni angka 2 bulan lepas, 40 hari sebelum ni, not really representing apa yang jangkaan ke depan. ZEW untuk Germany punya ni belum, sekarang ni tengah keluar. Economic sentiment, keluar lebih negatif. Kita ada some few new lockdown dekat UK, dekat France, dekat Germany. So this is sesuai dengan semasa lah. But the figure is still inflated. 60 lebih ni masih tinggi. Tumpuan pada malam ini adalah kepada data inflasi untuk US pada jam 8.30. CPI dijangka makin meningkat 0.5 berbanding 0.4 bacaan sebelumnya. Manakala untuk core CPI juga dijangka meningkat. Jadi ini adalah something yang boleh push untuk yield lebih tinggi, dan sekiranya dia lebih tinggi lagi, itu boleh menyokong kepada US dollar. Kita lihat lepas ni. Okey. Daripada sudut pergerakan pasaran saham, seperti yang kita ceritakan pada awal sesi tadi, semakin dah mula masuk kepada Europe, kita nampak situasi ataupun sentimen yang lebih positif untuk semasa. Makin positif untuk semasa. Jadi China data pagi tadi, trade balance dia lebih rendah tapi ekspor dan import dia lebih tinggi, something yang positif. Okey, jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak untuk semasa, apa peluang. Tak ada perubahan daripada siang tadi. Nothing much, cuma some adjustment untuk level. US 500, ini bukan tempat saya berminat untuk trade sebab movement semasa tak ada incomplete sequence. Tak ada incomplete sequence, maksudnya dia dah sampai 100%. So nothing yang saya berminat. Untuk US
30. Ini kalau dia jatuh daripada semasa, saya minat. Sekiranya dia break out daripada semasa. Kita ada incomplete sequence 1, 2 dan ini semua belum lengkap lagi ke atas. Okey. So 3 wave pullback ni saya akan cari untuk long US 30. Ini adalah untuk US 30 sama seperti dalam dalam market outlook US 30. Manakala untuk DAX ini adalah untuk DAX. US 100 tak ada. US 100 sebab movement semasa pun dia dalam kawasan equal leg. Ini kepada sini, ini pun berada dalam kawasan ni. So bukan something yang saya minat untuk semasa. Okey, DAX ini ini something yang saya akan trade sebagai sebagai motif wave sebagai momentum sequence. So pullback 3 wave jelas saya akan cari untuk long Germany 30. Ini lebih daripada 1618. Ini lebih daripada 1618 this move. So something yang saya akan trade nanti. Ini adalah untuk DAX. Ini ada momentum sequence. So maksudnya dia ada pergerakan ke atas yang kukuh. Topik tak ada. Ini tak ada. One more low is expected dalam 3 wave move. Sama dengan Nikkei. Either Nikkei tu dah buat ataupun ini sebagai W, X dan Y. Nothing. Ini saya tak interested. Okay. Dua tu pun saya tak interested sebab satu ni bukan higher high. Okay. Unless dia break sini 1, 2, 3, 4, 5, then saya interested. Maksudnya 2 kat sini. Kalau dia break out ke atas. Turun ke sini, tak ada. Kalau dia break out ke atas, saya interested. Letak kat situ. Kenapa saya letak alert kat situ? Kalau dia break out ke atas, saya interested. Kalau ke bawah, suka hati dia, tak minat. Okey, itu JP225. UK 100 tak ada. We are looking at pullback dalam wave 4. Leading diagonal untuk 1. Time frame besar dia. Ini the whole thing adalah 1 dalam yang biru. Tak minat. Ini tak minat. Ini diagonal. Inilah yang diagonal kita cerita petang tadi. Inilah diagonal. Jadi diagonal ni 4 dia boleh masuk dalam 1. Dan sini tak ada 1618. 1, 2. Dia tak ada 1618. Itu diagonal. Okey, dan 3 wave. 3, 3, 3, 3. Jadi untuk FTSE ni leading diagonal, Galih tulis leading diagonal normally is followed by motif. Kalau anda nampak diagonal macam ni kan, diagonal ini accumulation. Jadi kalau dia buat high kat sini, 2 ni kita akan trade. Kalau anda nampak lain-lain indeks masih ke atas, kita akan extend. Ini extension. Kita akan trade wave 2 ni. Sini akan laju sikit. Okay. I won't be surprised kalau dia buat lebih laju daripada yang lain untuk FTSE ni. Okay. Ini adalah untuk FTSE. Kita ada untuk IBEX. IBEX saya tak minat. IBEX dia dah complete. Okay, IBEX. Maksud complete tu, anda ambil Fibo, structure semasa, anda ambil dia 1, 2. Ini dah masuk dalam kawasan tu. Jadi kita, dalam 100 ke 1618, kita tak minat. Okay. Jadi saya tak. Ni tak ada berisiko. Okey, jadi saya tak berminat untuk yang ini. Okey. Ada soalan untuk indeks? Ada soalan untuk indeks? Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada Yen Pair. So, indeks kita tengok dua ni US 30 dan DAX. Dua tu ada setup. Jadi anda cuma tunggu dia buat pullback. 3 wave. Yes, leading diagonal wave 1.
Jadi followed by kolektif, lepas tu kita akan ada motif. Okey, yen pair. Jadi kalau kita jangka untuk indeks masih ke atas dan membuat lower correction, maksudnya kita tak jangka untuk yen kuat. Kita tak jangka untuk yen kuat. Because kita menjangka untuk indeks masih ada buat benda ni. Kan? Dia buat benda ni. Kita jangka untuk indeks. Indeks buat 1, 2, 3 and we are looking at 4 untuk completekan 5. Ini untuk indices. Okay. Jadi masih ada ke atas. Ini dekat hourly ya, hourly. Jadi maksudnya kalau anda menjangka ini dalam wave 4 kepada 5, ini tak ada momentum. Wave 4 apa sifat dia? Wave 4 shallow correction kan? Wave 4 shallow correction, correction yang cetek. Wave 5 tanpa volume, biasanya berlaku divergence. Ini no volume. Bukan tak ada volume, cuma volume dia lebih rendah lah. Lower volume. So, dalam kedua-dua keadaan ini, bila anda menjangka wave 4 dan wave 5, anda tak jangka JPY kuat. Faham? Anda boleh jangka JPY sideways ataupun JPY boleh lemah. Ya? Sideways ataupun lemah. Anda tak dapat jangka JPY kuat. Faham? Tapi kenapa pair GJ jatuh? Bukannya GJ tu JPY je. Dia ada GBP dalam tu. Jadi, dalam keadaan ni, untuk shorter term, 4 kepada 5 ni, indeks masih ke atas. Ini adalah indeks. Okey, ini adalah indeks. Ingat, ada 3 instrumen. Pertama, indeks. Yang kedua, yen. Yang ketiga, US dollar. Okey, tengok Tengok cara analisa dia. Indeks kita jangka 4 kepada 5. Indeks masih ke atas. Okey. Yen, sabar dulu. Kalau indeks ke atas, yen tak dapat ke atas. Yen cuma sideways ataupun lower. Indeks dan yen tak dapat jalan sekali. Tak boleh jalan sekali, tak mungkin. Okey. Jadi kenapa GJ jatuh? Adakah yen tu kuat? Tak. Ini disebabkan oleh kita masih ada jangkaan untuk US dollar kuat. Ingat, kalau GBP JPY, okey, sama dengan GU darab dengan UJ. Okey. Jadi kalau kita tengok GU ke mana? GU ke bawah macam ni. UJ ke mana? UJ ke bawah macam ni. Dia tak accelerate. Ini lebih laju daripada ini. Ni banding Kita tengok chart dia. Ni perbandingan dia. Ni tengok Ini GBP JPY. Okey. Ini GBP JPY. Ini adalah GBP USD. Okey. Ini perbandingan untuk 4 hour punya structure. 4 hour punya structure. High dekat sini adalah sama dengan high dekat sini. Okey. Jadi, kalau anda tengok dua ni kan, GBP JPY dan GBP US dollar, mana satu yang lebih kuat? GJ kan, banding dengan GU. Betul tak? High yang sama, chart size yang sama. Okey, ni chart size yang sama. Nampak tak? Pergerakan dekat sini
masih lagi belum break low kat sini. Ni ni masih ke atas. Ini high yang sama ke bawah. Maksudnya, kalau anda tengok antara US dollar dengan JPY, US dollar lebih kuat daripada JPY. Faham tak? Dalam kes ini, kalau kita tengok dekat H4, bukannya tengok structure satu candle sebatang, anda akan tengok UJ di H4 pada masa daripada high kat sini, high dekat sini, yang ini akan bergerak ke atas. Sebab US dollar lebih kuat daripada JPY. Itu sebab dia. Okey, jadi apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak tengok? Daripada kalau anda nampak dalam 3 struktur ni, mana yang anda nampak jelas kat mana 3 wave dia. Tu caranya kalau anda nak buat market dynamic. Anda tengok, ini nampak tak? Aku nampak tak struktur dia? Try tarik 3 wave. Tak payah lukis elliott wave. Anda buat benda ni je. Tarik 3. Kalau anda tahu ini correction, 1, 2. Okey, ini ke bawah lagi. Dan ini 5 wave. Jadi, kalau anda tengok ini ke bawah lagi, ni ke bawah lagi ini tempat dia. Ini GBP US dollar. Okey. Jadi GBP US dollar ni jatuh sama ada US dollar kuat ataupun GBP lemah. Dan kita tengok. Okey, di sini kita tahu ini bergerak ke bawah. Ini bergerak ke bawah. Okey. Ini GBP US dollar. Now, kita tengok adakah dia disebabkan oleh US dollar ke ataupun disebabkan oleh oleh GBP dan anda tengoklah kepada USD JPY ni. Kalau kita tengok USD JPY, apa yang kita nampak semasa apa yang kita nampak semasa untuk semasa USD JPY ni, untuk kita tengok USD JPY ni semasa there is a big probability untuk dia buat benda ni. Sama ada ini akan buat macam ni ataupun dia akan buat ke bawah lagi. Macam mana kita tahu dekat situ nanti. Tapi dekat kawasan ni USD JPY kita tak nampak. Sebab di sini dia dah completekan 3 wave ni. Saya tarik 3 wave je. Di sini dia dah lengkapkan 100% dia. Dia dah lengkapkan. Jadi pada saya next untuk yang ini ke atas. Pada saya next dia ke atas. Kalau dia buat ke bawah lagi, kita akan tarik 3 wave ke bawah lagi. Jadi USD JPY tak bagi sebarang gambaran kepada saya. Apa lagi yang saya boleh tengok? Saya try untuk tengok GJ. Structure dia. Kalau saya tengok structure GJ ni, ini ke bawah. Ini ke bawah. Ini adalah untuk GJ. Ini ke bawah dalam 5 wave. Ini ke bawah. Kalau dia daripada semasa, ini ke bawah. Jadi sekali lagi, tapi apa maklumat yang saya ada? Indeks ke atas. Tak. Saya buat triangular arbitration. Saya akan buat triangular. Maksudnya kalau macam GJ ni, GU dengan UJ. Tak, bukan dalam satu grup. Ini dengan GU. Faham kali? Saya akan cuba untuk cari mana satu. Saya akan cari adakah US dollar. Saya akan cari 3 cerita ni. Adakah indeks ke atas? Kita tak dapat nak kata UJ punya movement tadi disebabkan oleh disebabkan oleh JPY. Dia disebabkan oleh US dollar. Sebab tu kalau kita tengok US dollar punya movement ini ke bawah dalam 5 wave. Jadi ini adalah correction yang akan membentuk macam ni. Ini yang kita jangka.
Tapi dia belum lagi jatuh dan tukar trend ke bawah. Dia akan ada satu lagi ke atas. Ya. Sebab overall kita nampak US dollar masih ada kekuatan. Ya. Cuma structure sekarang ni ke bawah. Masih correcting sebelum dia buat satu lagi kekuatan. Itu sebabnya saya lukis dia macam tu. Dollar index. This is why saya lukis dia macam ni. Itu cara saya untuk analisa dia tadi. Satu macam ni tadi. Satu macam ni tadi Yang GBP, JPY, apa-apa pair saya ambil, lepas tu saya pecahkan komponen-komponen dia. Saya pecahkan komponen-komponen dia. Saya tengok struktur dia. Sekarang ni untuk US dollar dia ke bawah. Ya, sebelum dia buat ke atas. Tapi semasa US dollar lemah. Semasa dia lengkapkan 3 wave, dia akan lemah. Ini dulu. Ini pergerakan dulu untuk US dollar. Maksudnya if gold sini, kita tengoklah apa yang ada incomplete sequence. Dalam structure ni, anda tengoklah apa yang ada incomplete sequence, apa yang ada setup. Trade dia, itu je. Untuk dollar pair, selagi tak ada incomplete sequence, saya tak interested. Maksudnya, kalau Euro USD break up ke atas ni, saya interested. Seperti yang kita sebut petang tadi, kalau dia break seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, kita akan long. Saya akan long, itu je. Tak apa, ada orang lain hafal. Tak, saya pilih satu je, GJ je. GJ, lepas tu GU, UJ, lepas tu saya tengoklah UJ. UJ adalah dolar dengan JPY. Saya tengoklah dolar index kalau nak pergi satu-satu dia. Indeks kita katakan ke atas, kita tak dapat kata yen ke bawah, yen kuat, tak dapat. Itu pegang yang itu. Okey, jadi kalau ini berlaku dan kita long. Kalau dia ke bawah lagi, dan kita akan long, kita tak interested. Kita tak interested. Ini tak interested. Okey. Untuk dolar, stand on the side dulu. Unless ada breakout, tak ada apa-apa. Ini kalau dolar masih lagi lemah, ini buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah untuk gold. Kalau dia buat macam ni, kita ada limit order. Ini adalah untuk gold. Yang sebelum ni dah hit BE. Sekarang ni dia punya ni setakat ni 4 entry, kita dah dapat total R multiple 1.32, expectancy sistem 0.33. Early days dalam correction ni. Okey, ini adalah untuk gold. Kalau dia buat macam tu, saya dah letak limit order, itu je. Ini adalah untuk copper, benda sama. 1, 2, 3, 4, one more down. Tak habis lagi. Dia terus naik. Nak buat macam mana? Kalau dia terus naik, 5 wave, tak ada masalah. Kalau dia buat 5 wave, kita tak sempat entry, 2, 3, 4, 5. Breakout, 1, 2, 3, kita long. Jangan takut terlepas entry. Tunggu, letak limit order, jangan tenung. Letak limit order, jangan tenung. Kalau ini tak pergi ke bawah, terus naik ke atas, tak apa. Tunggu buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout, 1, 2, 3, kita long. Itu je. Tak ada cerita terlepas entry. Chart tu sentiasa ada kat situ. Macam miss beli nombor jadi. Entry tu tetap terus untung. Itu yang saya heran kadang-kadang. Wah, kita terlepas entry tak bagus. Dia confirm kena.
confirm untung daripada entry tu. Tak ada. Anda cuma mengikut satu sistem, ulang buat benda sama. Okey. Ini adalah untuk gold. Minyak tak ada. Minyak saya masih dalam triangle. Tak ada apa-apa. Copper one more high is expected sebelum dia buat ni, tak ada apa-apa. Ini sideways market, don't touch it. Ini totally sideways market. Saya mungkin tukar dia kepada triangle sama seperti gold tadi. Ini adalah kepada copper. Euro AUD. Euro AUD, if dia buat high kat sini dan complete 100%, that's it. Kalau dia tak buat high, dia sampai kat sini dan dia jatuh lagi, saya akan batalkan entry ni. Esok saya explain. Kalau dia buat high terus, saya akan tukar ni 1, 2, 3, 4, 5. Don't worry apa saya tandakan kat situ. Euro GBP ini kena buat dalam sampai sekitar 8585. Dia tak sampai, dia terus naik, kita tak interested dengan 4 atas tu. Ini mungkin dah 1, 2, 3, 4, 5, 2, lepas tu 3, 4, 5 ke atas. Tak ada dah dia A, B ni. Tengok di time frame besar, apa yang anda senang tengok. Faham? Ini mungkin 3, 4, 5, A, B, C, ini 1. Ini 1, 2, 3 ke atas. Tak ada dah ke bawah. Jadi, sini kena buat dalam. Kalau sini dekat, saya tak interested. Maksudnya lebih 50% Fibonacci retracement. GBP AUD, one more high expected. One more high. Tak ada apa-apa kat situ. Ini adalah untuk GN 5 wave ke atas. GN 5 wave ke atas. Ini semua kekuatan US dollar. Okey, itu adalah untuk GBP NZD. Okey, yen pair. Kita tadi lupa nak cerita Euro JPY semua. Euro JPY. Ini masih boleh buat one more down. Tak ada high kat sini. Tak ada. Ini tak bagi apa-apa. GBP JPY, kalau ini buat double, buat satu lagi low, kita akan long daripada 4 ni. Sebabnya ini adalah satu momentum sequence. Ini lebih daripada 1618 ni. 12. Ini lebih 1618. Okey, ini kita akan trade 4 ni. Biar dia break. Kalau dia break sini, saya akan tarik Fibo. Tunggu dia break. Then saya akan letakkan dalam outlook. Ini adalah untuk GBP JPY. AUD JPY tak ada apa-apa. Ini sideways market. Kalau dia break out ke bawah, then saya interested. Itu wave 4. Ini A, B, depend kalau sini. Kalau 5 wave, ini adalah A, B, C. Kalau dia 3 wave, sini ada W, X dan Y. Tunggu 4. Kalau dia break ke bawah. Kalau dia tak break ke bawah, dia kat sini naik, saya tak interested. Itu AUD JPY. CAD JPY ini masih lagi C dan buat wave B. Tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa-apa. CAD JPY. Ada soalan? 5.30 awal kita hari ni. Jadi apa yang kita tengah tunggu? Kita tengah tunggu untuk indeks US 30, 3 wave ke bawah. DAX ataupun Germany 30, 3 wave ke bawah daripada correction semasa. GBP JPY bawah lagi, 5 wave ke bawah. Zigzag, 5 wave ke bawah.
Dollar pair tak ada apa-apa, belum ada sequence. Gold daripada level semasa dekat sini. Gold dan Euro AUD 5708. 15708 sini ya. Okey, lain-lain saya tak ada. Ada soalan tak? Ataupun semua dah start, dah duduk kat meja tunggu nasi? Sabar dulu. Bukan kucing dah nak buka dah. Sabah pukul 6. Kucing 6.4 something. Sini 7. Galih, kat sana jam berapa Galih? Galih dah makan dah. Ada soalan? Awalnya pula saya habiskan. Faham konsep triangular, tiga ni. Pukul 6. Wah, awal kali. Fahamkan konsep tiga ni kali. Fikri, tengah tunggu azan maghrib. Sabar. Sambil tu kita layanlah dulu market macam mana kan. Buat benda ni. Dia simple je sebenarnya. Dia satu konsep simple tau. Anda tengok chart yang anda nampak jelas struktur dia. Contohnya, anda buka time frame anda buka mana-mana chart. Anda buka, katalah anda trade dekat 5 minit. Saya tunjukkan macam mana anda guna dekat time frame kecil. Anda buka chart EJ, Euro JPY. Contoh, anda buka chart EJ. Okey. Bila anda buka chart EJ, anda nampak pergerakan macam ni. Okey? Ini 5 minit. Okey, ini 5 minit. Jadi kalau anda katakan ini ke bawah. Nah, ini 5 wave, ini 3, ini 5, 3 dan kita katakan ini ke atas. Mungkin sebab puasa. Mana saya? Saya makin puasa lagi banyak cakap Pian. Tak berhenti. Kalau lapar lagi teruk. Okey, kalau kita katakan ini ke atas. Anda kena ambil satu arah market. Ni yang saya tunjukkan Abigail. Anda buka mana-mana chart. Buka. Contohnya ini EJ. Contohnya anda nampak ini EJ. Dan katalah EJ breakout sini. Pada semasa ni saya tak dapat nak bagi tahu dia ke atas ke bawah. Katalah dia breakout ke bawah ini. Bawah ini dia breakout. Masa tu baru anda interested. Masa dia breakout ke bawah ni. Masa tu anda interested. Okey. Dan anda tarik Fibo macam ni. Dan sekiranya anda dapati 123.6 ni tak lebih daripada sini. Saya nak tengok 136. 168 tu untuk entry, untuk stop loss. Tapi ini untuk analisa, ada beza ya. Jadi kalau dia breakout bawah, jadi ini target anda. Jadi anda ada satu structure di mana anda menjangkakan dekat sini satu motif, dekat sini satu korektif. Untuk confirm dia, ini kena break. Tapi kalau anda cuma ada info ini pada waktu ini, ada info ini dan dia breakout. Dan ini tempat equal leg dia. Jadi, untuk anda katakan Euro JPY ni ke bawah, okey, Euro JPY is equal to EU darab dengan UJ. Itu Euro JPY. Okey, ini Euro JPY. Kalau anda katakan ini ke bawah, it is sama ada EU ke bawah ataupun UJ ke bawah. Either one. Kalau dia dua-dua ke bawah, kat sini akan buat deep correction dalam bentuk zigzag. Kalau dua-dua, satu sideways, satu ke bawah, dia boleh buat zigzag ataupun buat WXY. Tapi kalau dia buat dua-dua buat sideways ke bawah, dia akan buat
W, X dan Y. Tak apa. Itu nanti kita akan cerita mengenai structure. Hari Jumaat ni saya letakkan benda macam ni. Kalau anda nampak EJ buat ni, ini anda jangka dekat EU. Contoh. Okey. Next. Ini tadi adalah untuk EJ. Okey, 5 minit. Ini UJ, ini EU. Dia tengah-tengah lah. Okey, ini 5 minit punya chart. Jadi kalau kita jangka ini ke bawah, bila ini breakout, tengok kepada EU, apa struktur dia. Sekiranya ini struktur macam ni, anda akan jangka ini ke bawah. Anda tak dapat jangka ini ke atas. Anda akan jangka ini buat ke bawah macam ni. Ke bawah macam ni. Okey, kalau EJ ke bawah. Okey, kalau ada incomplete sequence, anda trade. Itu je. Faham tak? Kalau anda tengok ini dekat H1, ada incomplete sequence, anda trade, anda jangka dia ke bawah. Kalau ini 5 wave ataupun 5 wave breakout, 3, anda trade. Itu je. Tak ada misteri je kat situ. UJ, anda akan jangka UJ pun ke bawah. Daripada sini, ini konektor dia. Itu je. Itu je benda dia. Tak ada pelik-pelik. Tak ada benda pelik-pelik. Anda ambil Fibo, anda ambil Fibo, kat mana dia habis 100. Kalau sini breakout dalam 5 wave, 1, 2, 3, anda short daripada sini kalau anda trade dekat 5 minit. Itu je. Kalau anda scalping, ini tempat anda entry. Faham tak? Ini 5 wave kan? Ini 5 wave breakout. Okey. Kalau anda scalping, itu je. Kenapa? Gimana nak buang? Macam mana nak buang benda ni? Remove drawing. Saya tengah nak buka account shares di XM. Can't wait for portfolio Selibas bulan 7. Yes, bulan 7 nanti. Bulan 1, saya tak suka masuk portfolio, start portfolio tengah tahun, Fikri. Tapi kalau anda nak mula, anda boleh mula. Saya suka untuk nak buat pada awal tahun. Tapi itu cuma preference. Itu cuma preference. Tengok benda ni. UJ. Kalau anda tengok dekat 5 minit ini 5 wave kan? Ini 5 wave kan? Breakout. Ini contoh. Ini contoh kepada ni. Ini 5 wave. Breakout. Ini 5 wave. Anda cerita macam mana pun ini 5 wave. Dia lebih 1618. Ini 5 minit. Jadi anda tengoklah. 1, 2. Jadi dia ada incomplete sequence. Anda tunggulah 3 wave yang buat macam ni. Anda bawa dah short. Di sini ada tempat ada short. Kalau anda trade dekat 5 minit. Itu je. Okey. Ya, untuk XM punya ni portfolio saya start buat bulan 1 tahun depan. Jadi sementara ni saya akan terangkan mengenai portfolio, masih apa yang minggu mengenai objektif tu, Fikri. Objektif. Even kalau anda melabur, saya tanya anda, even kalau saya ni ini kita punya account. Start daripada 2000 kan. Start daripada 2000. 2000 kita start pada hari apa? Pada bulan ni kan. 13 hari dah Jadi bulan 4. Okey. Dan kita dah buat 4581, of which is equal to 2.26. Betul 2.3, 2.2, lebih kurang lah 2.25%.
dalam masa 14 hari trading, ya, 2.14 hari trading, 2.2 something % dalam masa 14 hari trading, di mana market tengah buat correction. Untuk saya, ini bagus. Masa market tengah correction. Kalau market trading, ini tak bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Kalau market trading, ini tak bagus. Ini masa market correction yang kita buat 2 something %. Untuk saya, ini bagus. Untuk saya, daripada sudut portfolio, ini bagus. Kalau market trending, ini tak bagus. Satu, saya tak ada banyak nak entry sebab market tengah sideways. Kalau market tengah trending, wah, berhamburan. Entry sini, entry sini, entry sini. Market tengah sideways. Dolar tu tengah buat correction. Belum habis lagi. Itu yang kita nampak. Indeks pun naik, macam tak nak naik. Tu yang dia. Itu market tengah sideways. Kita tengah tunggu new catalyst. Apa lagi cerita dia? Tak ada apa-apa kan. Kalau kita tengok news CNN, Bloomberg, semua cerita sama je. Jadi tak ada new catalyst, tak ada apa-apa. Jadi malam ni kita akan ada CPI. CPI dia apa-apa, itu boleh nyatakan satu reset. Kalau jatuh banyak, then kita ada yen pair kan. Jangan short index. Ada short yen pair. Kalau index buat reset bulan 3 2020. Itu je. Dan tak ada extension. Kalau itu berlaku, sebagai trader, sebagai pelabur, anda punya pegangan saham akan jatuh. Faham tak Fikri? Portfolio anda akan rugi. Portfolio anda akan negatif. Macam ni. Portfolio anda akan negatif. Saya pegang je. Saya tak... Portfolio saya ni, saya tak peduli tau. Saya tak pergi tengok hari-hari pergi check dia. Tak ada. Saya tak pergi nak check apa semua, tak ada. Saya biar dia je. Kalau dia dah start negatif macam ni, saya tahu ini disebabkan oleh kenaikan harga whatever. Saya cari apa sebab dia. Dan saya pergilah pergi hedging dia. Itu je. Anda punya pegangan portfolio, pegangan ni, aset akan jatuh. Tapi ini saya tak peduli. Saya pegang untuk dividen. Benda-benda macam ni. Ni untuk growth. Kan? Itu je. Jadi kalau dia tengah turun kan, saya bagi. Okey, ni kalau turun berapa kan? Itu yang saya buat. Saya akan tengok kepada benda-benda macam ni. Tak, dia macam tu je kan. Kalau saya tak buat ni, saya tak pergi cek tau. Saya cek dia hujung tahun. Dan saya letak alert lah. Dia mencecah berapa persen penurunan. Katalah penurunan sini berapa persen. Dan barulah saya start cari hedge. Saya cari sebab kenapa. Dan kalau saya dapat hedge, saya hedge kan dia. Katalah macam tak ada apa-apa. Contohnya macam ada yang dah nampak merah, tapi dia ini anda nak tengok ini, bukan nak tengok ni. Sekejap, saya tengok. Okey. Katalah macam gold miners ni kan. Kita tahu dia dah jatuh. Kita jatuh, portfolio kita jatuh 20%. Saya tak ada menggunakan ni. Saya membeli ni, saya beli je ni, GDX ni, saya beli dia, saya tunggu gold ke bawah, saya beli. Jadi, saya tahu ini disebabkan oleh kelemahan gold. GDX jatuh sebab kelemahan gold. Okey? Jadi, antara sebab kepada kelemahan gold adalah kepada indeks yang kuat. Sabtu saya duk trade indeks. Sabtu saya duk trade indeks, kalau nak tahu. Kalau indeks ada peluang, saya long.
untuk cover yang loss di sini. Saya tak akan ni, saat ini tak ada, saya pegang dia untuk 5-10 tahun. Biarlah dia 80%, kalau dia 80% itu dah susah. Kalau setakat dia 18 apa semua, saya biar je. Nampak? Kalau saya beli gold, berapa harga? Ini saya beli berapa? Macam box light. Ini yang murah-murah. Yang murah-murah. Tak sampai 1,000. Faham? Saya buat macam tu je. Benda-benda macam ni. Jadi tak adalah kita pergi tengok macam ni next extra ni. Apa sebab dia jatuh, kita cari. Benda-benda macam tu je. Lepas tu saya akan cari, okey, ni apa penyebab dia? Apa yang saya nak counter dia? Sambil-sambil macam tu. Jadi tak adalah kita duk tengok, alamak, licin portfolio aku. Tak ada. Saya buat macam tu je. Trade. Anda boleh buat benda tu kalau anda ada objektif. Kalau anda jenis, aku depo nak trade apa, EU nak naik ke nak turun. Kalau itu cara trading anda, tak payah trade. Saya bagi tahu betul. Kalau anda trade depo 50 dapat berapa, nak masuk EU naik ke turun, saya nasihatkan yang trader macam ni, jangan trade. Simpan duit, jangan trade. Saya nasihatkan ikhlas, saya bagi tahu. Jangan trade. Itu adalah hybrid portfolio. Anda akan ada dua side. Satu untuk melabur, satu untuk anda trade, satu untuk anda hedging. Itu satu untuk hedging. Anda standby siap-siap apa untuk hedging. Duit yang untuk hedging tu anda letaklah dalam something, dividen apa ke, sementara dia tak pakai, letaklah something. Boleh? Buat something. Pastikan duit anda buat duit lah, itu je. Okey? Jadi dalam market saya buat macam ni je. Ada set up, trade. Ada set up, trade. Itu je. Ini dah break 3, trade. Jadi kalau kita jangka UJ ni ke bawah dalam 5 minit tadi, Euro JPY ke bawah, EU ke bawah, antara 3 ni kan, anda carilah struktur yang paling simple anda nak trade. Kalau saya tengok kepada Euro US dollar ni, yang nampak sebagai 5 wave, 3, 5. Ini tak nampak. Ini tak nampak. Ini tak jelas. Ini tak jelas. Ini 3. Ini EJ pun mungkin. UJ pun mungkin. Kalau 5 minit. Sama lah dengan portfolio tadi. Anda letakkan apa aset anda. Anda letakkan sama ada JPY pair. Anda letakkan apa ETF ke, apa komoditi ke yang mempengaruhi dia. Mempengaruhi pergerakan saham tadi. Dan anda trade dia. Yang itu anda trade. Sebab anda menggunakan leverage, anda boleh buka position besar sikit. Boleh? Ada 10 minit lagi. Awal pula. Selalu saya lama bercerita. US economic crisis 2008, banyak retail investor become homeless in a day. Anda tak jaga duit pun, anda tak melabur pun boleh jadi homeless. Baik anda melabur, at least anda ada peluang untuk dapat income. Betul tak kali? Bukan cerita retail investor tak retail investor. Dia macam ni. Dia macam ni. Simple je. Ini anda. Okay. This is where anda punya income semua. Income anda semua. So, you can choose untuk anda buat expenses sahaja. Income anda totally untuk expenses. Total. There is no saving, tak ada apa. Ini adalah total untuk anda expenses. Anda terima duit, anda belanja saja. You can do this.
Or a better version, you think about anda punya saving. Okay, ini anda punya saving. Okay, expenses, anda punya saving. Yang expenses sahaja ni maybe around 80%, 75%. Orang yang bekerja sentiasa tak pernah cukup. Dia cukup-cukup habis hujung bulan dia bekerja untuk bayar bil. I cannot comment sebab dia tak kira lot size sebab saya tak tahu akaun dia. Bagi nombor akaun dia, Galih, baru saya tahu. Saya tak tahu. Okay. Itu adalah untuk, ini adalah untuk expenses. Ini ramai orang buat benda ni. Ataupun bagus sikit dia ada saving. The moment dia sampai usia dia tak bekerja, dia boleh hidup certain number of years. Sampailah EPF dia habis, saving dia habis, ataupun apa-apa juga bentuk yang dia sedia untuk bersara tadi habis. Dan the moment itu berlaku, nasib baik kita kat Asia. Asia ni kita elok lagi tau. Kita masih bantu orang tua, faham? Kita masih ada kekeluargaan, keluarga bantu. Dia tak ada tak makan, masih adalah cases yang ekstrim kan. Tapi masih hidup, dapat hidup. Faham Ustaz? Masih dapat hidup the moment ini habis. But ramai yang melihat cara ni, play it safe. Selamat, cara selamat. Okay, tak dinafikan cara ni selamat. Tapi adakah dia menjamin hari tua anda? Kalau anda umur panjang, tak ada keluarga, dia tak menjamin anda. Simple. Ini cara kita punya sistem masyarakat, sistem sosial, sistem pekerjaan yang ada zaman ni. Faham? Kalau anda umur panjang, insurans tak terima anda. Betul. Kalau umur 70 baru nak sign up insurans, dia tak nak ambil. Kalau ada pun dia punya premium demam. Betul? Okey. Ini choices yang anda ada. The last one, or maybe one of option, adalah untuk anda melabur. Invest. Ini yang orang tak nampak. Ini yang apa, especially kita ni tak diajar untuk financial literacy kita agak rendah. Kita dididik untuk 1 campur 1, tak tahu macam mana 1 campur 1 boleh jadi 3. Kita diajar 1 campur 1 jadi 2. Kita tak diajar 1 campur 1 jadi 3. Benda ni. Ini realiti dia. Di sini, of which investment anda, di sini yang kita trade semua ni. Masalahnya kalau trading adalah daripada duit saving anda, itu masalah. Saving sepatutnya duit yang anda simpan untuk emergency. Itu investment. Because you are looking at future gain. Saving, you are not looking at gain. Saving, you are looking at duit yang untuk ni. Satu, I don't believe in saving sampai 50,000, 100,000. You should invest it. Why ada letak dalam saving account? You are losing kuasa membeli duit tu sebab inflasi. Okay, Abigail? ASB, unit trust, all those are saham. All those are investment. Okay, di sinilah anda memikirkan mengenai trading anda. Tu yang saya duk sebut. You need to think about anda tak dapat fikir trading cuma, okay, aku ada duit lebih. Itu saving. Aku ada duit lebih $50. Aku nak trade berapa? Dapat berapa? Bagi mereka yang macam tu, saya minta anda berhenti trade. Berhenti trading.
Ya. Gaji saya dengan Zatul makin besar. Bukan saya komplain. Faham? Ya. Anda kena berfikir kaedah ini. Saya tak ada gaji lagi bang. Dari tak ada gaji itulah anda fikir. Macam mana aku nak buat benda ni? Ya. Nak tak nak ada duit, kena daripada duit. Dia tak dapat, memang tak ada duit, terus jadi duit. Ya. Saya tak katakan mereka tak ada duit, jangan trade. Tapi kalau anda tak mampu hilang duit yang anda trade tu, jangan trade. Simple. Benda dia simple. Ya. Oh, kita selalu dengar kan, Zul, bukannya orang tak ada duit tak boleh trade. Ya, tak boleh trade. Tak ada duit, jangan trade. Anda sedang ambil risiko. Anda tak dapat nak hilang duit tu. Saya simple je. Benda yang nyata. Jangan dengar yang marketing apa 100 jadi 1000 lah, 2000 lah. Itu mengarut semua tu. Mengarut. Kita cerita yang nyata. Jangan jadi full time trader. Full time investor. Tengok. Apa yang saya letak diri saya. Saya tak letak diri saya sebagai trader. Full time trader tu bekerja sebagai trader, Raymond. Don't. Full time investor. Ni 10,000 terus nak jadi full time trader. 300 saya terbaca itu. 300. InsyaAllah. Kawan pula boleh. InsyaAllah. Boleh buat RM50 satu hari jadi full time trader. Apa mengarutnya? Tak ada. Ya. You need to adakan, wujudkan anda punya anda punya passive income dahulu. Anda turunkan anda punya expenses sampailah satu yang ni anda selesai. Buat benda-benda ni. Buat benda-benda ni. InsyaAllah then anda ada hala tuju kepada kewangan. Jangan buat mistake saya. Jangan buat mistake ramai. Ya. Barulah cerita pasal variable, pasal trading. Tak kisah ada trading forex lah, saham ni. Forex gaduh saham, saham gaduh forex, komoditi gaduh dia. Apa pelik je. Lawak. Forex trading room, variable, sini yang trading lah, apalah anda buat, yang anda buat benda-benda ni. Benda-benda ni yang anda kena atur. Bukannya bang saya ada $100 boleh depo, nak dapat berapa, teknik ni dapat berapa, entah. Anda try lah buat. Saya tunjukkan macam mana dia. Kita tak mungkin tak trade benda yang sama, waktu yang sama, modal tak sama, objektif tak sama, semua sistem bagus, tapi anda kena test kepada anda. Kepada benda-benda ni. Anda buat benda-benda ni. Tanpa benda-benda ni anda trade. Kalau jadi, habiskan secepat mungkin. Kalau tak jadi, cari duit untuk depo lagi. Sampai fed up trading. Sampai anda kata, mustahil trading ni. Sebabnya, ni tak ada. Anda cuba untuk nak besarkan trading account. Besarkan ini. Kecilkan expenses. Pastikan saving anda mencukupi. Ini sideway. Ini turun, downtrend. Ini yang uptrend. Sini bergantung kepada size portfolio. Itu yang anda patut fikir. Boleh? Ilmu ada. Pakai. Tolong. Saya ulang-ulang benda ni. Fikri, betul tak? Fikri tengah makan. Jangan lupa Fikri, 2 minit lagi. Galih dah makan. Okey. Buat benda nyata lah. Sempat kita bulan puasa ni sempat ke tepi sikit. Boleh? Okey. Jadi itu saja punya sesi analisa ni. Saya lebih free sikit lah. Yang kalau kita sempat habis awal, kita sempat anda tanya soalan-soalan tu tadi, saya jawab. Okey. Jumpa lagi esok. Esok kita tak ada analisa pasaran. Esok kita ada Follow the Bull Show. Pi bazar dah kot. Belum 1 jam lagi. Oh, ya. Lupa galih kat Pontianak. Waktu 1 jam belakang.